Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara di mana jua anda berada. Anda sekarang bersama dengan kami di Nizal & Co dan saya Nizal Muhammad. Saya percaya ramai di antara anda ini terindu dan merindui program yang dikatakan Dr. On Call yang kita sediakan dalam Nizal & Co ini untuk membantu anda mendapatkan penyelesaian ataupun pencerahan dalam hal-hal berkaitan dengan perubatan dan kesihatan. Dan kita kena ingat dalam keadaan sekarang ini kita tak boleh keluar banyak kerana MCO ataupun PKP, tetapi kita menyediakan ini untuk anda mudah. Anda tidak payah keluar, anda cuma dengarkan kami. Jadi dalam konsepnya ialah anda boleh bertanya, doktor boleh menjawab. Jadi anda tanya, doktor jawab. Saya sekadar mengacarakan saja. Baik, kita merindui doktor-doktor kita ini, saya percaya. Dan sebelum kita nak ceritakan tentang itu, apakah topik kita pada hari ini? Topik kita ialah tentang AstraZeneca, ya, dan dinobatkan vaksin ini ataupun AstraZeneca ini sebagai vaksin untuk dunia. Dalam bahasa Inggeris dikatakan the vaccine for the world, dengan penuh harapan, dengan penuh kepercayaan ramai bahawa ini adalah vaksin yang dinanti-nantikan penciptaannya, yang berlaku begitu pantas sekali pada tahun 2020. Jadi vaksin yang diusahakan ini secara bersama antara AstraZeneca dengan University Oxford ataupun Oxford University. Dari awal proses lagi, masa zaman ataupun saat mereka ni dalam detik percobaan, sudah berlaku banyak kontroversi dari mula sampailah sekarang. Jadi ramai bertanya-tanyakan apa di sebalik ini. Ada juga mengatakan ini adalah gambaran pertembungan ataupun peperangan antara penyedia-penyedia vaksin ini, antara mereka yang dari Eropah dan Amerika. Jadi yang lain-lain itu banyaknya daripada Amerika. Jadi ini jadi satu persoalan. Kita tidak mahu terlibat dengan soal-soal politik itu soal yang mungkin pentas lain lah, ya. Tapi hari kita nak tahu betul-betulnya tentang AstraZeneca. Kemudian kita nak tahu apa? Kita akan bertanya pula nanti tentang banyak perkara lain lah, termasuklah apa yang saya sebutkan sebagai variant. Dan kita ada sebut banyak-banyak variant ni. Jadi macam mana variant-variant ini dia jadi mutasi menjadi lain. Dan ini barangkali perlu kita tahu, apatah lagi dengan keadaan sekarang ini. Keadaan kita ni agak mencemaskan juga apabila hari ini saja ataupun dalam minggu ini saja kita sudah mencecah sampai 3 angka kematian untuk sehari. Dan ini sangat mencemaskan ramai di antara kita. Baik, untuk membincangkan tentang hal ini, kita ada 2 pakar perubatan kita yang kita datangkan khas atau dijemput khas dalam dunia maya saya ini, iaitu Dr. Suhazli bin Abdullah dan seorang lagi lah Dr. Sakinah Sulong. Jadi cantiklah kita ada berpasang hari ini. Kedua-duanya adalah pakar perubatan keluarga M3. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Ya, lama tak jumpa, jadi kerinduan melanda lah kita, ya. Baik, saya fikir untuk peringkat pertama ni saya serahkan kepada kedua-duanya. Siapa nak menjawab, nak tambah, saya berikan ruang itu kerana dua-duanya bidangnya sama, ya. Jadi soalan yang mungkin pertama yang saya nak bertanyakan adalah tentang, boleh tak kita cerita sikit? Saya dah bagi sedikit latar, itu pun dari segi sejarahnya saja. Tetapi kalau dapat diceritakan sikit tentang latar vaksin AstraZeneca ini, sedikit sejarah dia dan komponen bahan-bahan yang ada dalamnya, mungkin dapat membantu. Bukanlah kita ni nak tahu tentang sainsnya ataupun perubatannya, tapi kita nak tahu apakah sebenarnya yang menyebabkan dia ni dianggap sebagai apa yang saya katakan the vaccine of the world. Satu dunia mengharapkan dia dan mengharapkan ia adalah jawapan ataupun penawar untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Jadi mungkin saya serahkan kepada kedua doktor ini, siapa nak mulakan dan sambut. Saya akan nantinya, kalau tak ada, saya paksa diri saya menjawablah. Okey, silakan doktor. Okey, Dr. Sazli nak jawab atau saya nak jawab? Tak apalah, saya jawab sedikit sebanyak dan saya rasa nanti Dr. Sazli akan tambah, ya. Boleh, ya? Okey. Okey. Dr. Sazli kata ladies first itu. Ladies first. Saya dah tahu dah dia akan cakap macam tu. Okey, sebenarnya vaksin mana-mana vaksin sebenarnya bersifat mencegah, tu yang kita kena faham dulu. Mencegah bermaksud ia akan diberi pada individu yang sihat
yang belum lagi mempunyai simptom, yang belum lagi dijangkiti, dengan tujuan di mana kita menyediakan ataupun melatih sistem imun badan supaya badan kita lebih bersedia apabila badan kita dijangkiti dengan kuman tersebut, sistem imun badan kita telah get ready, telah pun bersedia untuk melawan kuman ni. So dalam kes COVID-19, ia disebabkan oleh virus, novel virus yang dinamakan sebagai SARS-CoV-2. Kita kena tahu novel virus bermaksud novel yang baru, yang sebelum ni tak pernah wujud sebelum Disember 2019 ya. So dalam pembinaan vaksin AstraZeneca ni, dia persamaannya dengan vaksin Pfizer dan Moderna ialah dia menggunakan genetik, bahan genetik. Kalau dulu vaksin konvensional kita yang dahulu kita menggunakan komponen daripada virus tu sendiri seperti inactivated virus, virus yang dilemahkan, ataupun live attenuated virus, maksudnya virus yang hidup tapi tidak mampu replikasi, dan juga komponen daripada virus tu contoh recombinant, teknik recombinant. Tapi dalam vaksin yang AstraZeneca dan juga Pfizer, ia menggunakan bahan genetik. So dalam yang berbezanya AstraZeneca dengan Pfizer ialah kalau Pfizer menggunakan RNA, tetapi kalau vaksin AstraZeneca ia menggunakan komponen DNA, dan DNA ini akan diletakkan dalam kita kata adenovirus chimpanzee. Ada orang akan tanya, kenapa kita chimpanzee, kenapa tak gunakan sel manusia? Sebenarnya adenovirus ni dia boleh satu penyakit yang common dan bila kita gunakan sel chimpanzee, bermaksud apabila ia masuk dalam badan kita, sel adenovirus tu dia tak akan replikasi, dia tak akan membiak. So dia ni sebagai pengangkut saja sebenarnya. Sel adenovirus ni sebagai pengangkut saja, dan DNA akan dimasukkan ke dalam sel adenovirus ni, dan kemudian sebagai vaksin ia akan masuk dalam badan. Bila masuk dalam badan, sel yang adenovirus ni dia akan menjangkiti sel tubuh. Bila dia menjangkiti sel tubuh, sel tubuh kita akan menghasilkan genetik yang daripada DNA tu, dia akan mengaruh supaya sel badan kita tu akan ada spike protein. So kita kena tahu yang untuk SARS-CoV-2, kuman SARS-CoV-2, dia punya ciri unik dia adalah dia ada spike protein. So apabila sel dalam badan kita dia menghasilkan spike protein, jadi ia dianggap sel imun badan kita akan kenal, oh ini adalah kuman SARS-CoV-2. Padahal sebenarnya ia adalah sel badan dia sendiri yang telah pun dijangkiti dengan adenovirus yang tukar. Sebenarnya sel adenovirus dia masuk dalam sel badan kita, dia menyebabkan sel badan tu bertukar, dah ada spike protein yang menyebabkan imun badan kita ingat, oh ini adalah SARS-CoV-2. Jadi dia akan hasilkan sel antibody untuk melawan COVID-19 SARS-CoV-2 ni, dan juga menghasilkan sel memori. Ini penting untuk kita tahu, dalam pembinaan vaksin kita mengaruhkan sel memori. Sel memori ni penting kenapa? Sekiranya ada berlaku jangkitan pada masa hadapan, sel memori itu telah sedia ada, dan sel memori ni akan dia akan terus menghasilkan antibody once infection happen. Itu bagusnya tentang vaksin ni, sebab dia dah memang the system is already there. The next time you got the infection, masuk je virus ataupun jangkitan yang kita kata yang kita nak prevent ni, kita punya sistem imun badan tanpa berlengah lagi dia akan terus bertindak. So dia sudah kenal. Ia akan mengurangkan kita kata komplikasi dan juga death. Itu yang setakat yang saya boleh ulas tentang vaksin AstraZeneca lah. Mungkin ada tambahan daripada buat saya, Dr. Suhazli. Silakan, Doktor. Ini pasukan tambahan boleh tambah ke? Boleh tambah kan? Boleh tambah. Nasi tambah selalu. Sama dengan Maniza ni, saya biasa jadi nasi tambah daripada pakar-pakar yang ada, saya tambah sikit-sikit saja. Berkaitan dengan AstraZeneca ataupun mana-mana vaksin COVID-19 ni, kadang-kadang lah Abang Niza, saya nampak masyarakat kita diheret dalam
dalam disiplin perubatan yang terlalu mendalam. Sedangkan kita di dalam agama kita sendirilah, apa-apa saja berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama, kita kena rujuk kepada ahli dalam agama tersebut, sebab dia melibatkan pertikaian ataupun khilaf-khilaf tertentu. Kadang-kadang orang awam sukar untuk faham. Begitu juga dengan perubatan, kita kena merujuk kepada ahli-ahli dalam bidang perubatan. Jadi dengan wujudnya, saya ingat dengan wujudnya vaksin untuk COVID-19 ni, dengan pelbagai jenis yang telah pun ada dalam negara kita, sekarang ni sudah masuk 4, kita seolah-olah rakyat seolah-olah macam diheret untuk membincangkan isu-isu yang boleh dikatakan khilaf dalam perubatan. Khilaf dalam perubatan, sehingga kan isu AstraZeneca yang menyebabkan kajian-kajian yang begitu mendetail atau mendalam itu kadang-kadang kita terpaksa hidangkan akibat daripada golongan-golongan tertentu yang cuba mengheret kita untuk berbincang isu-isu yang boleh saya katakan itu adalah pakar-pakar yang menentukan kita ini. Pun begitu, spesifik, ini sebagai mukadimah saya lah, sebagai nasi tambah, spesifik untuk AstraZeneca ini, kesemua vaksin AstraZeneca terutamanya sekali dan vaksin-vaksin lain untuk COVID-19 ini, dia mesti melalui proses kajian. Proses kajian inilah yang kita pegang sebagai disiplin ilmu dalam perubatan. Setelah China telah mengeluarkan genomic study mereka, kenapa China? Sebab pandemik ataupun epidemik virus SARS-CoV-2 itu bermula di China. So China telah pun mengkaji dan ini adalah jujukan genom yang diperolehi hasil daripada SARS-CoV-2 dan akhirnya disebut sebagai COVID. Dan disitulah seluruh dunia mencari-cari solusi, mencari ubat, salah satu daripadanya untuk antiviral, dan sekarang ni pun sudah ada beberapa jenis ubat yang dalam proses kajian. Dan dalam masa yang sama juga adalah mencari vaksin untuk pencegahan. Jadi bermula, kalau untuk saya tengok untuk AstraZeneca ni bermula sejak daripada Februari 2020, di situ bermulanya penerokaan. Dia meneroka bagaimana untuk inoculate dan bagaimana untuk propagate. Maksudnya untuk vaksin AstraZeneca ni seperti yang Dr. Sakinah sebut, dia adalah base, dia bukan mRNA seperti Pfizer ataupun Moderna. Dia lebih pada inactivated. Dan bukan activated, dia lebih pada viral vector. Yang ni pun satu isu yang saya rasa perlu diheret lebih panjang. Kadang-kadang orang tak berapa faham sangat pun. Tetapi asasnya dia viral vector ni, dia kombinasi di antara adenovirus yang diambil daripada chimpanzee dan SARS-CoV-2 ataupun COVID, spike protein daripada COVID. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul lah, dia punya ingredient dia itu, dia sebenarnya replication deficient chimpanzee adenovirus. Dia sebenarnya nama adenovirus itu nama. Kadang-kadang kita pun tak tahu faham. Dia nama. Maksudnya dia sama dengan ni. Mungkin boleh saya sebut Abang Nizah. Ada kutu. Dia bukan tapi kutu. Boleh faham tak tu kan. Jadi di adenovirus ini yang terdapat di chimpanzee. Lepas tu baru dia ambil daripada chimpanzee itu adenovirus itu dan dipanggil vector type, maksudnya dicampur melalui genomic study, dimasukkan bersama dengan spike protein. Jadi pada peringkat awal penerokaan memang terdapat sedikit kontroversi. Selepas daripada Julai, dia untuk AstraZeneca ni dia ada kesan sampingan yang banyak. Sebab itulah di dalam kajian kita nak menentukan 3 perkara yang utama. Apa sajalah, vaksin ke, ubat ke, sama dengan vaksin untuk Pfizer, Moderna, yang Sinovac dan sebagainya. 3 perkara penting. Yang ni pun mesti masyarakat kena faham. Yang pertama sekali, selamat atau tidak digunakan. Yang kedua, efektif atau tidak. Dan yang ketiga, stabil atau tidak. Yang stabil ini jadi isu pada peringkat awal Julai dulu, dia tak stabil. Dia ada hit protein yang menyebabkan kesan sampingan kuat. Selepas pada itu, dunia perubatan dia tak terhenti setakat itu, dia menambahkan lagi
dia penambahbaikan lagi, dia buat remedial action, dia buat penambahbaikan lagi, dan akhir sekali September barulah perkara-perkara yang disebutkan boleh mendatangkan kesan samping yang banyak itu dikurangkan dan akhir sekali Disember 30 agak lewat sikit berbanding dengan Pfizer dengan Moderna, lebih kurang dalam sebulan lepas tu, sebulan lepas pada Pfizer dan Moderna, barulah AstraZeneca mengisytiharkan bahawa mereka pun telah lulus fasa yang ketiga. Dan di sini kita lihat bahawa jumlah kajian yang telah dibuat oleh AstraZeneca jumlah lebih kurang dalam 30,000 individu. Ni mungkin untuk saya bagi kefahaman untuk masyarakat lah, supaya kita buat ini, perubatan dibuat ini bukan buat macam kita uli tepung belakang rumah, bukan. Kita buat memang bersungguhan, kalau orang bahasa Terengganu kata. Memang betul-betul buat. Sebab kalau ikutkan kajian untuk vaksin-vaksin yang lain, contohnya Pfizer mengeluarkan pneumococcal vaccine. Dan kajian dibuat untuk pneumococcal vaccine, dia fasa ketiga dia hanya perlu dalam 5,000, 6,000 saja. Dia punya subjek kajian. Tetapi untuk COVID ni dia mencecah kepada 30,000 lebih. Dan di sini apabila 30,000 lebih tu kita nampak bahawa kesungguhan untuk buat yang pertama. Yang kedua, subjek tu ramai yang datang untuk bagi sukarelawan untuk membantu dunia keluar daripada pandemik. Dan akhir sekali kita boleh lihat sendirilah vaksin AstraZeneca yang telah pun berada dalam pasaran. Dan sekarang ni untuk maklumat Abang Nizar dan semua penonton, 139 buah negara telah pun menggunakan AstraZeneca. Yang tertinggi negara menggunakannya berbanding dengan Pfizer, Moderna, Sinovac dan sebagainya. Kalau Pfizer lebih kurang dalam 40, 50 macam tu je. Moderna pun lebih kurang macam tu. Tetapi AstraZeneca 139 dan keeping up, makin ramai lagi yang menggunakan AstraZeneca di atas beberapa kapasiti yang telah pun kita sebutkan tadi. Seperti yang Datuk Sakinah sebut, pertama sekali adalah untuk kita keluar daripada pandemik ini dengan secepat mungkin. Itulah matlamat utama kita. Sekian nasi tambah. Itu yang betul, itulah nasi tambahnya memang kita perlu sebenarnya dari semasa ke semasa. Yang menjadi ironisnya ialah dalam segala kontroversi yang wujud di sebalik AstraZeneca itu, tetapi penggunaannya lebih merata dan meluas. Jadi itu nanti kita sembang-sembangkan selepas ini. Kita rehat dahululah bagi peluang untuk kedua-duanya untuk cari nasi tambahan lagi, untuk nanti kita jumpa, kita sambang. Mungkin kalau ada sambal lebih sikit ke, bawa lah sekali. Jadi kita rehat seketika saudara, kembali lagi untuk kita bincangkan tentang AstraZeneca dan juga tentang varian nanti. Kembali kita dalam membicarakan soal AstraZeneca dan juga varian ini, dan timbullah soalan yang saya sebelum tadi saya utarakan. Dalam keadaan kontroversi, dalam keadaan segala persoalan dibangkitkan, ada yang tak kena kejap, ini tak kena, ini soal-soal blood clotting, pembekuan darah dan sebagainya. Akhirnya orang bertanya, selamat ke? Walaupun dalam keadaan ramai
ataupun banyak negara yang menggunakannya dibandingkan dengan yang lain. Soalan ini saya tujukan dulu kepada Dr. Untuk kita dengarkanlah ya, kalau dapat diberikan, kita dengar nasihat ibu dulu, baru kita dengar nasihat bapa. Jadi kita pergi kepada yang mewakili kaum ibu dulu sebelum kita pergi kepada kaum bapa. Silakan Dr. Sakinah. Pada actually memang bila sebut kontroversi tentang AstraZeneca ni pada awal ia dilancarkan pun ya, sekitar sebulan 2 ke bulan 3 macam tu, ada sedikit kebimbangan ya oleh beberapa negara seperti Perancis, Jerman, kebanyakannya negara Europe lah, Eropah di mana mereka ni bagi mereka mereka kata since masa kajian klinikal AstraZeneca ni ia tidak melibatkan ramai peserta kajian yang berumur lebih 65 tahun, lebih 60 tahun. Jadi disebabkan oleh data yang sedikit tu, jadi mereka kata mereka tak tahu sama ada vaksin ni selamat atau tidak, berkesan atau tidak pada golongan yang kita kata senior citizen ni, golongan warga emas ni. Jadi pada masa tu kebanyakan negara yang saya sebut tadi, Perancis, Germany, Austria, Spanyol, mereka semua memang bagi kita kata break lah, mereka tarik break dulu. Okey, untuk yang umur lebih 60 tahun mereka takkan bagi. Ya. Ini berdasarkan kebimbangan sebab tak cukup data. Tapi UK dengan US mereka berlainan. Mereka mengambil approach yang berlainan sebab mungkin vaksin AstraZeneca ni memang keluaran daripada University Oxford kan. Jadi UK masih meneruskannya. Mereka kata okey, walaupun tak banyak data tapi still mereka yakin bahawa ia mampu memberi perlindungan terhadap COVID-19. Jadi UK memang meneruskan, termasuk juga dengan USA. Dan sekitar bulan Mac juga, sekitar bulan Mac ada kerisauan yang bermula di Norway, di mana 22 orang, saya rasa 22 atau 23 orang macam tu ya, warga emas di Norway meninggal dunia. Dan masa tu masyarakat mengaitkan dengan pemberian vaksin AstraZeneca. Sebenarnya kalau ikut apa yang kebanyakan negara lakukan, memang bila pemberian vaksin ini dimulakan, mereka akan utamakan warga tua dulu. Warga tua dan janda. Because ini dua golongan yang kita katakan perlu dilindungi, yang terdedah pada risiko yang lebih tinggi, terdedah pada jangkitan COVID. Jadi mereka yang perlu diutamakan. Jadi dekat Norway, bila ada 23 kematian di kalangan warga tua yang telah menerima vaksin, masa tu semua orang merasa takut lah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok angka tu, dia sangat-sangat sedikit, dan bila dibuat siasatan, mendapati bahawa warga tua ni sebenarnya kalau secara puratanya di Norway lebih kurang 20 kematian setiap minggu di Norway ni di kalangan warga tua mereka. Jadi masa tu mereka menganggapkan benda ni tidaklah signifikan. Tetapi bermula daripada Mac tu, beberapa kes lagi dilaporkan di Jerman, di UK, menyatakan wujudnya satu keadaan di mana yang kita panggil thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS, TTS. Maksudnya berlaku blood clot ataupun darah beku yang melibatkan sama ada salur darah di kaki atau salur darah di paru-paru ataupun salur darah di otak. Jadi dan bila research masa tu, kebanyakan negara Europe mereka menghentikan ataupun kita kata suspend, menangguh secara sementara pemberian vaksin mereka pending investigation, sementara menunggu siasatan dilakukan. So apa yang mereka dapati, memang ada kita kata berlaku kejadian blood clot, tetapi sangat rare ataupun jarang berlaku, dan dikatakan dia punya insiden ialah sebanyak 1 kes dalam 1,000,000 suntikan. Ya, jadi ini adalah kalau kita 4 dalam 1,000,000 suntikan, 4 dalam 1,000,000 suntikan. So it's about 0.0004. Maksudnya sangat sedikit. Jadi dan apa yang mereka dapati juga, sekiranya
para yang mendapat vaksin tu diberitahu akan tanda-tanda yang mereka perlu awasi, maka langkah rawatan tu boleh diberikan dengan lebih cepat. Jadi maksudnya kita kata sebenarnya kalau kita tengok antara kebaikannya dan juga keburukan, memanglah kebaikan vaksin ni lebih mengatasi risiko dia, lebih baik daripada risikonya. Sebabnya kalau kita tengok, kalau tak ambil vaksin AstraZeneca ni, then you are exposing yourself ataupun you akan mendedahkan diri you pada risiko dijangkiti COVID. Dan seperti yang kita tahu, COVID ni dia bukan sekadar demam sesama saja, dia mampu memberikan komplikasi lain. Ya, dengan kita kata untuk jangka masa pendek mungkin efek memberi kesan pada paru-paru, ya, susah bernafas, batuk. Tapi dalam jangka masa panjang kita perlu tahu COVID tu sendiri boleh menyebabkan blood clot ataupun tersumbat darah ni. Dan risiko dia kalau dapat COVID ni sebenarnya dia lagi tinggi untuk dapat blood clot. Lebih kurang dalam 16%. Maksudnya dalam 100 orang yang dapat 16 orang akan mengalami masalah blood clot. Jadi bukan kerana yang lain tapi kerana COVID itu sendiri, ya? Yes, disebabkan COVID tu sendiri. Jadi inilah kita kata walaupun kita semua risau dengan sesuatu yang jarang berlaku, tapi para pemberi pengamal perubatan ni kita memang akan bagi tahu dekat patient memang betul ia boleh menyebabkan blood clot, tetapi risiko tu sangat rendah dan jauh lebih rendah lah berbanding dengan risiko blood clot yang disebabkan oleh COVID sendiri. Ya, itu masyarakat kena tahu. Sebenarnya banyak lagi keadaan di mana blood clot boleh berlaku, ya Nizal. Contoh macam perempuan mengandung. Perempuan mengandung sebenarnya risiko mereka untuk mendapat blood clot lebih kurang 6 kali ganda lebih tinggi daripada perempuan biasa yang tidak mengandung. Malah masa tempoh 20 kali ganda risiko mereka untuk mendapat blood clot. Memang ada kematian yang berlaku dengan blood clot semasa tempoh berpantang ataupun masa mengandung. Tapi itu tidak membuatkan kita berhenti daripada mengandung, kan? Atau baru nak cakap. Saya katakan kaum Adam di luar sana, tapi maksudnya kita tak berhenti untuk mengandung disebabkan oleh kita kata risiko tu. Sebab kita dah tahu kalau ada berlaku, kita ada rawatan untuknya, ya. Dan sebenarnya dia punya kebaikan kita dapat baby, macam tu, kan. So kita kena ada priority lah, ya. Maksudnya kita takut dengan side effect, tapi kita lupa tentang manfaat dia besar. Tak dapat lagi daripada side effect itu pun akan berlaku, ya. Baik, saya fikir soal AstraZeneca ni kita semakin mengerti lah, ya. Mengerti, mau tidak mau kita kena faham tentang apa yang disebutkan tadi. Ini bukan satu sandiwara, ini adalah benar, dan apa yang dilakukannya telah melalui proses yang panjang dan teliti. Jadi saya fikir ada satu perkara yang sangat penting setelah kita ceritakan tentang AstraZeneca ini. Saya fikir timbul sekarang ini adalah keresahan. Apakah AstraZeneca mahupun vaksin-vaksin lain boleh berhadapan dengan sekarang ini yang kita lihat berlakunya penebaran ataupun jangkitan melalui airborne, melalui udara. Dan ini memberikan satu kecurigaan yang teramat, apatah lagi jumlah kematian semakin meningkat. Jadi boleh tak diberikan penjelasan ini, Dr. Suhazli? Terima kasih Abang Nizal. Berkaitan dengan jangkitan COVID-19 sekarang ini, seperti mana yang telah pun diisytiharkan oleh CDC dan juga WHO, ia adalah kajian terbaru mendapati bahawa dia adalah jangkitan melalui udara, airborne. Orang putih kurang lah tu. Kita lihat bahawa satu lagi istilah yang perlu kita fahami bersama adalah seperti mana yang telah dibuat kenyataan oleh Tan Sri DG dan juga YBMK, seingat saya dalam 2 minggu yang lepas. Bermula daripada Januari, didapati bahawa kes dalam negara kebanyakan, maksudnya lebih kurang dalam 60 hingga 70% adalah berbentuk sporadik. Apa itu sporadik? Maksudnya
dia jangkitan tu dia mari secara runcit. Boleh saya sebut macam tu lah. Sebelum ni kita kata cluster. Cluster maksudnya bukan. Maksudnya satu indeks dia akan pergi kepada anak-anak buah dia, generasi-generasi yang lain. Tetapi sekarang ni dalam kluster pun boleh berlaku. Kluster memang tetap ada, tetapi berlaku di mana kita dah tak tahu di mana punca dia. Kalau tanya dia kata tak tahu, sehingga ada satu tempat dia kat area saya tu, dia berkelahi, awak lah yang bawa ni. Dia kata awak yang bawa jadi kita. Jadi apabila tak tahu, ini dia panggil sporadik. Dan satu kes di satu kawasan di Terengganu, dia pakai gelang untuk kuarantin, tapi masalah ni orang kita ni tak dengar kata. Pergi beli kat pasar raya, lepas tu jangkit pula dengan cashier pasar raya. Lepas tu nak trace, tak tahu dah, beribu-ribu orang. Masa sebelum PKP lagi muncul. Jadi ni jadi isu. Apabila tak tahu nak trace kat mana, ni panggil sporadik berlaku. Maksudnya di situ sikit. Jadi di sini perlu kita ambil peranan bersama kita. Selain daripada modaliti yang kita lakukan, kaedah yang kita jalankan sekarang ni, kita buat PKP, sekat perjalanan, kita pakai face mask, kita jarakkan fizikal dan sebagainya. Selain daripada adalah mengambil vaksin. Ini adalah salah satu ikhtiar kita daripada yang lain-lain itu. Maksudnya bukan semata-mata vaksin, tetapi selain daripada polisi yang sudah ada, vaksin adalah nilai tambahnya di situ untuk kita terus mengekang virus ini supaya tidak merebak dalam masyarakat. Jadi orang akan berkata pula, betul ke vaksin ni boleh mencegah? Itu kita dah bincang tadi berkaitan dengan keberkesanan, berkaitan dengan kejayaan-kejayaan telah pun dicapai oleh US, oleh UK, oleh Israel. Saya minta maaf lah kalau saya sebut ni Israel semua ni orang kata ni macam nak sokong Israel. Bukan, ini adalah contoh-contoh yang telah pun profilnya mereka telah ambil lebih awal. Contoh UK di antara 3 negara ni, UK, US dengan Israel, dia ambil bermula daripada 7 Disember lagi. Kita ni baru Februari baru ambil, tu pun fasa pertama frontliner kan. Tapi mereka untuk masyarakat mereka guna sejak daripada Disember. Maksudnya profil tu lebih kurang dalam 5 bulan. 5 bulan lebih. Jadi apabila tengok pada 5 bulan lebih, tengok laporan-laporan yang telah diperoleh, kajian-kajian yang telah dilakukan. 3 perkara penting. Pertama, mengurangkan kes-kes yang bergejala. Itu satu kejayaan. Yang kedua, kes berisiko sampai ke 60-70% kurang. Dan yang ketiga, mencecah zero mati. Ialah mati tu, mati ialah tetapkan mati kan. Tetapi hasil daripada usaha kita melakukan pelbagai kaedah ini, termasuk juga pemberian vaksin dan sebagainya, didapati selepas era pemberian vaksin jumlah menurun. Dan inilah yang kita nak sebagai satu ibarat. Itu dari segi keberkesanan. Cuma timbul satu lagi Abang Nizam berkaitan dengan varian seperti yang Abang Nizam sebut tadi. Varian. Jadi kadang-kadang, ialah saya dah sebut peringkat awal tadi, orang kita pun kadang-kadang nak faham apa itu varian. Varian itu seolah ginilah, dia seolah satu variasi yang berlaku di atas satu makhluk. Makhluk COVID ni, makhluk kita panggil makhluk lah COVID ni kan. Ini makhluk Tuhan juga kan. Dia kenapa berlaku varian? Sebab berlakunya kolam yang besar. Apa maksud kolam yang besar? Apabila sesuatu lokaliti tu banyak orang dijangkiti, maka di situ virus itu banyak berlega di dalam kawasan tersebut. Apabila berada satu kolam yang besar, sama juga dengan manusia. Apabila kita duduk ramai, kadang-kadang kita nak menunjukkan diri. Aku lebih hebat dan sebagainya. Jadi di sini berlaku variasi tertentu menyebabkan dia transform kepada dia lebih sikit, dia pun makin ganas sikit dan makin serius. Sebab itulah kita nak betul-betul supaya apabila berlakunya kluster, jangan sampai ke generasi kedua. Sebab kita putuskan dia punya kolam itu, kolam jangkitan itu. Istilah baru pula ni memutuskan rangkaian tu, rangkaian lain supaya tidak dibuat parti dalam lokaliti tersebut. Tapi buat parti ramai tu, di situ timbul dia variant. Jadi kita risau. Jadi apa yang diisytiharkan oleh YBMK dan juga Tan Sri DG buat masa ni, dia punya variants of concern. Variant of concern maksudnya dia sebut sekali tu supaya senang sebut. Sebab kalau nak sebut satu-satu panjang. Kalau B117 daripada UK, B1351 daripada Afrika Selatan, B1 daripada Brazil,
B1617 dari India dan ada daripada Filipina dan ada lagi beberapa lain yang timbul dan sebagainya. Jadi kita sebut sebagai VOC lah, variant of concern itu. Jadi buat masa sekarang ni variant of concern itu masih lagi dikawal, tidak lagi menyebar dengan cepat, dengan syarat dua perkara penting. Pertama, tidak ada pergerakan. Maksudnya virus itu dia tak boleh bergerak sendiri, virus tu. Dia bergerak dengan host rumah dia. Siapa rumah dia? Kita lah. Bukan saya, orang yang positif tu. Bukan saya. Saya tak nak. Orang yang positif tu, dia bergerak dengan tu. Kalau orang tu naik bas lah virus tu. Kalau orang tu naik motor lah virus tu. Jadi, pertama, tidak ada pergerakan. Yang kedua, tidak ada gathering. Ini bahasa orang putih kurang, tidak ada perkumpulan. Himpunan. Solat berjemaah pun dihadkan, tidak ada seminar-seminar secara fizikal supaya tidak adanya virus itu buat parti. Buat parti juga. Bila buat parti, mereka akan tu merebak dan membiak dan akan menjadi semakin ganas. Buat masa ni untuk pengetahuan Abang Nizal lah, kajian setakat ni lah, alhamdulillah, untuk Pfizer dan Moderna, Pfizer especially baru keluar kenyataan bahawa dia buat kajian ke atas India untuk varian dari India B1617, 88% protection. Maksudnya dia bagus tu, 88%. Kalau untuk saya tengok, kalau untuk AstraZeneca dia punya keberkesanan secara menyeluruhnya 76 hingga 81.3 secara keseluruhannya. Tapi untuk varian B117, varian daripada UK, dia 90 hingga 95% protection. Bagi B151 daripada Afrika Selatan itu 62% berkesan. 62%. Cumanya untuk yang India bagi kes AstraZeneca buat masa ini katakan hanya 10% baru buat masa ini. Jadi kita kena penambahbaikan sentiasa diadakan. Perubatan bukan sesuatu yang statik, ia adalah dinamik. Kemungkinan akan dibuat lagi penambahbaikan berkaitan dengan vaksin ini. Ya. Timbullah soalan-soalan dari masyarakat kita yang suka menimbulkan persoalan yang akhirnya kita kena duduk terfikir juga. Kan? Soalannya ialah apabila kita dah tahu adanya varian itu, kalau katakan yang terbaik gunakan ialah kata Pfizer lebih baik untuk ataupun Pfizer boleh mengatasi varian daripada A. Dan satu lagi vaksin boleh dengan varian B. Soalannya ialah apakah perlu dia berkatakan kalau begitu saya kena ambil semualah supaya saya selamat daripada semua varian-varian ini. Ini yang kita nak nasihatkan kepada kawan-kawan kita ni. Apakah nasihatnya? Mungkin ini nasihat kena bagi kat ibu, bagi nasihat dia ni. Kalau bapa ni dia kena tengking kot. Baik, apakah Dr. Sakinah, macam mana kita nak nasihatkan diorang ni? Bukan macam tu sifatnya, bagaimana? Okey, kalau saya akan cakap macam yang saya kena bagi sama rata. Ya, kita kat dunia ni ada berbilion orang tau. Nak hasilkan vaksin, satu vaksin untuk setiap orang pun mengambil masa. Kita tak tahu sampai bila kita akan berjaya mencapai herd immunity untuk seluruh dunia. Setakat ni yang paling laju ialah Israel. Dia dah hampir 70% kot saya rasa dia punya liputan vaksinasi mereka. Dan beberapa negara seperti UK pun dah banyak juga liputan mereka. So daripada hasil kita kata real world data ni maksud data yang bukan dihasilkan daripada kajian, tetapi data yang kita dapat daripada apa data harian mereka yang dah berlaku. UK lah saya baca kan, sebab UK ni banyak guna AstraZeneca. Jadi apa yang kita dapati, memang kes pada bulan Januari memang kes di UK sangat-sangat tinggi. Tetapi kemudian dengan diorang punya roll out vaksin yang cekap, telah berjaya menurunkan kes dan diorang pun memang buat lockdown juga pada bulan Januari tu. Dan pusat mereka lockdown dan juga
vaksin memang telah berjaya menurunkan kes COVID. Seperti macam kata dalam satu hari yang meninggal 2 angka saja, 2 digit saja. Dan ada sampai 1 digit pun ada data harian dan bilangan kes mereka yang daripada berpuluh-puluh ribu dah turun pada 2,000. So kita nampak kesan tu walaupun mereka hanya menggunakan setiap individu diberi vaksin saja, satu jenis vaksin. Jadi nasihat saya pada orang-orang yang kata saya nak dapat perlindungan daripada semua varian, saya kata sabar-sabarlah dulu, bagi chance dekat orang lain dapat vaksin. Then next year maybe we can think mungkin kita perlu booster ke, kita perlu tahun ni saya nak ambil Pfizer, tahun depan saya nak ambil AstraZeneca, lepas orang lain semua dah dapat lah, macam tu. Jangan tamak dulu, sabar dulu. At the moment lindung kita dan kita nak lindung. Tu nasihat seorang ibu lah tu, Nizam. Seorang ibu ya. Ini ada bapa nak tambah nasi tambah ke untuk nasihat? Iyalah, kadang-kadang bagi kita dalam dunia ini, kita sebenarnya apabila timbulnya pandemik seperti ini, kita kena bayangkan kita berada dalam satu medan yang besar, medan pertempuran yang besar, di mana kita akan berlawan dengan satu makhluk yang tak nampak, kita tak tahu dia punya macam mana, tetapi kesannya kita dah perhatikan telah membawa kepada jutaan kes yang telah pun dijangkiti dan jutaan manusia pun mati. Jadi di sini kita kena bersatu hati, kita kena sama-sama. Sebab tu istilah kita jaga kita tu, dan slogan yang telah dikemukakan oleh kerajaan, lindung diri, lindung semua. Setiap diri tidak akan selamat kalau semua tidak menyelamatkan diri tersebut. Dan setiap kita semua tidak selamat jika individu dalam unit diri itu tidak selamat. Sebab tu maksud kita jaga kita tu. Tetapi bila kita berdepan, yang berada di barisan hadapan adalah frontliner. Berdepan. Dan di sini kita lihat frontliner seperti dalam minggu lepas dan sebagainya, Tan Sri DG memang dah up dalam dia punya media sosial dia. Kita dah sampai ke satu tahap yang agak tepu. Ward COVID pun sudah hampir penuh. Kat Terengganu hari ni, Pengarah Kesihatan Terengganu telah keluar kenyataan bahawa ward dah bukan setingkat, 2 tingkat, dah 5 tingkat dekat dengan HSNZ itu digunakan untuk COVID saja. Maksudnya kes makin ramai. Di sini mendatangkan bebanan bagi anggota yang berada di frontliner. Kita berada dalam suasana sedemikian. Jadi yang backliner siapa dia? Yang kita nak protect juga adalah golongan rentan. Golongan yang berada di tengah ni, orang yang kencing manis, darah tinggi, orang yang berumur 60 tahun ke atas dan penyakit-penyakit kronik lain. Yang ni 9.6 juta yang kita nak protect. Dan yang selebihnya adalah 13 juta lebih. 13 juta lebih yang perlu diprotect. Jadi kalaulah 3 layer ini, 3 generasi ini, frontliner, orang yang kita akan protect dan juga masyarakat umum tidak bersatu hati, menolak, tak nak untuk diberi vaksin, jadi kita sama-sama hadaplah. Sebab kita bukan paksa, tidak ada paksaan, tapi kita sama-sama hadap. Kalau semua kata tak nak, ya kita hadapilah apa yang akan berlaku di depan. Kalau kita nak, ini adalah kaedah yang kita bawa. Kita akan juga menuju sama-sama untuk keluar daripada pandemik. Jadi nasihat saya lah kepada masyarakat umum yang berada di luar sana, supaya sama-sama kita fikirkan untuk maslahah dan untuk kebaikan kita bersama juga. Tak logik doktor seluruh dunia, pakar-pakar seluruh dunia berpakat untuk membunuh manusia, rakyat dalam negara mereka yang berkenaan, untuk berpakat bagi vaksin untuk bunuh. Tak logik. Yang ada yang duk kata apa vaksin ni boleh bunuh tu, ada segelintir orang saja yang mungkin dia ada agenda-agenda tertentu. Tapi kalau tengok dari seluruh dunia, pakar-pakarnya jutaan, dalam negara kita pun pakar-pakar, persatuan-persatuan, professional body, semuanya menyokong untuk pemberian vaksin. Jadi tak logik kita berpakat untuk membunuh rakyat. Jadi di situlah perlulah kita
fikirkan bersama supaya kita ambil peranan ini sebagai satu unit dalam individu. Kalau kita tidak selamat, masyarakat secara umumnya semua tak selamat. Semua tak selamat kalau kita juga tak selamat. Lindung diri, lindung semua. Baik, itu nasihat bapaknya dengan nasihat ibunya dulu lah sebelum tu. Baik, kita rehat seketika, mahu anda semua fikir tentang nasihat ibu dan ayah ini yang sebenar-benar dalam, maksudnya tu bagi saya sangat dalam. Kita rehat seketika, fikir-fikirkan nasihat itu, kita kembali untuk round terakhir perbincangan kita. Jadi ikuti perbincangan kami, kita nak sentuh lagi soal varian, sentuh sedikit soal vaksin dan akhirnya nanti kita buat kesimpulan. Baik, kembali kita di dalam siaran secara langsung untuk membincangkan tentang vaksin, khususnya AstraZeneca, dan kita cerita sikit juga tentang varian. Baik, kita dah dengar tadi nasihat yang sangat ampuh yang diberikan oleh kedua-duanya. Kita sampai kepada penghujung ini, barangkali kita nak mendengar nasihat. Ini mereka keduanya adalah orang yang dikatakan pakar dalam perubatan keluarga, bermakna masyarakat sekali. Soalan yang saya nak tujukan kepada kedua-duanya ialah dalam keadaan kita dah nampak kesannya kalau kita tidak mengikut nasihat, kita ikut SOP dan sebagainya, tetapi masih ramai lagi yang umpamanya terkejar-kejar, nak balik kampung, nak menunggukan MCO ini berebut, masih lagi keadaan seolah-olah macam tidak masuk dalam fikiran mereka ni keperluan untuk menjaga. Kerana ada juga yang mengatakan, yang mana mengerti, dia kata takut nanti berlaku pula varian Malaysia pula. Jadi mungkin dapat dinasihatkan sedikit kesan-kesan daripada kedegilan kita, kesan-kesan daripada kealpaan kita, ataupun kita mungkin kata keremehan kita dalam hal-hal sebegini yang boleh membawa kepada padah yang berpanjangan. Nasihat dan pandangan anda kedua doktor. Kita mungkin daripada Dr. Sakinah dulu lah ya. Okey, Nizal, memang saya rasa situasi yang di mana ramai orang cakap, saya terbaca juga kata hashtag kerajaan gagal, tapi kemudian akhir-akhir ini mulalah kedengaran hashtag rakyat gagal. Ya. Saya pernah menyebutlah dalam satu posting Facebook saya bahawa satu jari yang menuding pada orang sebenarnya ada 4 jari yang akan kembali pada kita. Ya, sebenarnya sama-sama ada salah lah sebenarnya. Okey, memang kita risau akan wujudnya satu varian baru seperti kata Dr. Suhazli tadi. Apabila bilangan kes ataupun angka kes terlampau tinggi, ia memudahkan mutasi berlaku dan mutasi ini yang akan menyebabkan berlakunya varian ya. Dan kita risaukan ada varian yang tidak bertahan lama, tapi ada varian yang dikatakan mampu lebih mudah menjangkiti, menyebabkan komplikasi yang lebih teruk, menyebabkan kematian yang lebih tinggi. Jadi untuk mencegah varian ini memang kita kena turunkan angka kes ya. Dan yang paling penting sekali, saya rasa masyarakat kena sedar ni sebenarnya ya. Kita punya beban sistem kesihatan kita memang dah mencapai tahap genting.
mencapai tahap genting. Saya tak dapat nak ceritakan betapa terdesaknya keadaan di luar sana. Mungkin saya boleh kongsi pengalaman saya sendiri beberapa minggu lepas saya punya seorang ahli keluarga saya didapati positif COVID dan memerlukan katil ICU. Tetapi disebabkan penuhnya ICU, tiada katil dapat disediakan. Hanyalah bila dah saat-saat akhir barulah ada katil dan tapi ahli keluarga saya itu meninggal akibat COVID. Jadi tapi sebelum tu saya dah memang tahu kita punya keperluan katil untuk pesakit COVID memang telah mencapai tahap maksimum, terutama di Lebah Kelang di mana ward biasa untuk pesakit biasa terpaksa ditukar menjadi ward COVID sebab bilangan pesakit terlampau ramai. Katil ICU terpaksa ditambah, staf ICU tidak boleh bercuti dan malah ada juga kaki tangan kesihatan yang lain yang dalam disiplin ataupun bidang yang lain terpaksa mengambil alih tugas di ICU. Itu menunjukkan betapa teruknya situasi keadaan sekarang. Saya sepanjang saya kerja 20 tahun dengan KKM, saya tidak pernah nampak keadaan yang sebegini. Tapi orang di luar sana mungkin tak sedar sebab kehidupan bagi mereka masih berjalan dan mereka masih memikirkan kehendak-kehendak mereka. Kenapa kita tak boleh jalan macam dulu? Kenapa raya mesti ada sekatan? Satu hari je nak beraya. Saya ingat lagi masa pengumuman PKP dilakukan. Kata satu hari je nak beraya, dia kata. Kenapa kerajaan bodoh sangat ataupun kejam sangat tak nak bagi kita beraya? Dan masa tu saya fikir sebenarnya, saya kata alhamdulillah buat PKP. Saya bukan suka sangat PKP ni. Saya tahu efek dia dari segi ekonomi. Tetapi kita kena ingat itu adalah langkah kerajaan yang terakhir supaya angka kes dapat diturunkan dan seterusnya memberi peluang pada sistem kesihatan kita untuk bila angka kes turun, kita harapkan angka kematian turun dan seterusnya memberi peluang pada pesakit-pesakit COVID kita, memberikan lebih banyak harapan. Dan kita kena ingat juga dalam masa kita memberikan tumpuan pada pesakit COVID, pesakit bukan COVID juga akan terkesan sebenarnya, Nizam. Jadi macam bila banyak hasil diberikan pada pesakit COVID di ICU, bagaimana pula dengan pesakit-pesakit lain yang terpaksa dimasukkan ke ICU yang dengan masalah sakit jantungnya, dengan masalah kita kata kemalangan yang teruk, mereka juga memerlukan jagaan yang optimum. Tapi disebabkan peningkatan kes COVID, tumpuan kaki tangan kesihatan tidak dapat dilakukan dengan optimum. So itulah sebabnya kita ni masyarakat kena sedar, kena ambil tanggungjawab. Kita nak jaga diri kita supaya kita boleh jaga orang sekeliling kita. Sebab apa yang saya perhatikan ni, trend selepas raya tu memang banyaklah kesnya, kluster raya kita panggil. Apa yang berlaku masih lagi ada trend nak berziarah. Orang Malaysia ni saya rasa memang suka berkawan, suka berkumpul, suka makan-makan. Kalau berkumpul mesti makan. Betul tak Nizam? Kan? Kalau berkumpul kendara. Tak kenduri kendara pun dia nak sambut birthday. Dia nak juga. Even mati pun ada makan. Kan? Kenduri arwah mesti ada makan juga. So maksudnya sebenarnya masa gathering itulah di mana penularan boleh berlaku. Bila menziarah masa raya, bila ada aktiviti makan-makan masa raya, walaupun di kalangan kita kata ahli keluarga atau kenalan terdekat. Sebab tu kita kena balik pada tanggungjawab kita sendiri, kena patuhi SOP, kena kita kata amalkan norma baru tu. Walaupun dengan ada vaksin. Sebab selagi kita belum mencapai immunity kelompok, kita nak melindungi orang-orang sekeliling. Sebab katakan kalau saya dah terima vaksin, Dr. Swazli pun dah terima vaksin, dan kita tahu vaksin ni memang akan mengurangkan komplikasi dan juga keperluan untuk masuk hospital. Itu memang dah dibuktikan oleh kajian-kajian dan real data. Tapi katakan kalau lah saya dapat vaksin, saya dapat jangkitan COVID, saya mungkin boleh menjangkitkan pada orang sekeliling saya yang sebenarnya berisiko tinggi. Dan mereka inilah yang akan jadi mangsa yang terpaksa masuk ICU, terpaksa masuk ke hospital untuk rawatan. Jadi
pesan saya ialah kita ni tanggungjawab kita bukan setakat pada diri kita je sebenarnya. Kita bertanggungjawab ke atas orang sekeliling kita, nak jaga orang sekeliling kita supaya mereka tidak menerima akibat daripada kelalaian kita dalam mematuhi SOP dan juga mengamalkan norma baru. Jadi sementara herd immunity belum dicapai, itulah yang kita kena buat sebenarnya. Patuhi norma baru. Sebab tu juga kita ada sesi virtual, bukan lagi bertemu di studio kan Nizal? Ya. Baik, Dr. Suhazri, bagaimana pula tanggapan Tuan? Abang Nizal, saya ada 3 noktah akhir, sempat ke tak sempat. Mungkin ringkas. Yang pertama, saya nak buka minda saya sendiri dan tuan-tuan, cuba kita sama-sama fikir. Dengan jumlah 500,000 yang sudah dijangkiti dalam negara kita, berapa ramai yang terkesan? Bagi yang positif tu memanglah terkesan. Masuk ward, ada yang mati, ada yang terpaksa duduk dalam ward 14 hari, 10 hari, yang masuk oksigen dan sebagainya, terkesan 500,000. Tetapi cuba kita fikirkan sejenak. Daripada 500,000 tu, kalaulah pergerakan berlaku, pertemuan berlaku, kita ni dalam sehari kalau kita tidak ada sekatan, PKP dan sebagainya, paling-paling minimal kita akan berjumpa 10 orang. 10 orang kita akan jumpa. Kalau 10 hari kita berhari raya, berapa? 100. Cuba bayangkan 500,000 kali dengan 100. Kali tu bahasa Kelantan tu, tapi kena bahasa luar darab. Darab 100. Berapa? 50 juta. Boleh tak? Betul tak kiraan saya tu? Apa saya ada kira dengan kalkulator tadi? Tak payah kira. Maksudnya, boleh dikatakan dengan 500,000 yang telah pun berlaku dalam negara kita, semua kita sudah terkesan. Kalau tanya setiap individu, mesti dia kata, ya, waris saya terdekat ada yang kena. Sini tanya, ya, mak saya ada yang mati. Dia kata, ya, adik saya yang mati. Dia kata, ya, maksudnya boleh dikatakan semua terkesan. Jadi di sini walaupun mungkin dia bukan positif, tetapi kesan mental. Bayangkan kalau 10 hari duduk kat pusat karantin, memanglah boleh guna telefon, cakap WhatsApp kan. Tapi tension duduk situ, berjauh dengan keluarga kan. Ada yang ibu terpaksa di karantin, anak terpaksa duduk rumah. Nak sediakan lagi memang. Maksudnya dari segi orang panggil sosialnya dan dari segi mentalnya memang semua akan terkesan. Semua akan terkesan. Jadi di sinilah kita selalu memikirkan di antara hidup dengan kehidupan perlu ada keseimbangan. Life and livelihood. Kita nak hidup kita tu supaya dijaga sebaik mungkin dan kita akan keluar daripada pandemik. Walaupun kita tak nafikan bahawa kehidupan juga penting. Jaga, cari nafkah, cari untuk naik ekonomi dan sebagainya penting. Tetapi hidup itu adalah lebih penting buat masa ini. Itu noktah yang pertama. Noktah yang kedua adalah ikhtiar. Kita telah melakukan ikhtiar ini dan ikhtiar ini bukan saja-saja kita buat tetapi juga berdasarkan kepada agama kita. Kita al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Dan pencegahan itu adalah salah satu pada ikhtiar yang dianjurkan oleh agama kita. Takkan kita nak, bahasa Terengganu dipanggil lockmung. Dia sekarang ni kita lockdown kan. Tapi ikut Terengganu dipanggil lockmung. Ikut awak lah nak buat apa. Tu kita tak nak macam tu. Awak nak buat nak pergi semayang rapat-rapat lah, nak pergi pasar, tak nak pakai mask. Lockmung. Kita tak nak lockmung macam tu. Kita lockdown sekarang ni. Jadi ikhtiar yang kita gunakan perlulah kita pegang betul-betul. Akhir sekali noktah yang ketiga Abang Nizal adalah doa. Selain daripada kita usaha, selain kita berikhtiar, kita bertawakal dan kita berdoa. Alhamdulillah saya nampak siaran-siaran TV sekarang ni mungkin contohnya dah TV3 itu telah keluarkan baca Yasin dan diperbanyakkan lagi konsep-konsep kerohanian ini supaya kita selain daripada kita cuba secara fizikal ini, kita cuba secara pengurusan dunia ini, tapi kita kena kembali semula kepada Tuhan yang menjadikan makhluk itu juga untuk kita sama-sama keluar daripada
pandemik ini dan kita menjadi normal seperti biasa, dapat bertemu dengan Meliza, dapat berforum secara direct lagi seronok kan, boleh Lagi makan-makan seronok. insya-Allah. Allahuaklam, terima Boleh. kasih banyak-banyak Boleh. pada Rizal Engko Baik. kerana sudi Baik. untuk menjemput kami M3 berada di pesada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasihlah kepada kedua-duanya. Yang penting saudara, nasihat-nasihat itu penting sangat, itu dengar baik-baik dan renung-renungkan. Saya tak nampak, kalau kata anda tidak nampak, saya tak tahu. Tapi saya tak nampak kalau katakan keadaan akan lebih baik lagi kalau kita tidak mengambil langkah seperti mana dinasihatkan. Anda belum melalui ya, bagi mereka, keluarga mereka, keluarga-keluarga kawan-kawan saya yang pernah melaluinya, tak boleh buat apa-apa. Dan kita dapat lihat sakitnya melihat orang yang kita sayangi, kita tak dapat dekati. Kita dapat lagi sakitnya orang-orang yang telah menjadi wira, gugur. Orang yang diselamatkan itu hidup, tetapi orang yang mempertahankan supaya orang yang sakit itu terus hidup, gugur. Kita tak tengok lagi keadaan-keadaan di dalam hospital. Kita tak tengok lagi keadaan orang yang telah melalui keadaan-keadaan genting, susah nak bernafas. Kita tak tengok, kita cuma dengar cerita. Jadi kita anggap itu satu fata morgana. Saudara, kita bukan cakap kosong, ni cakap betul. Saya mungkin tidak pernah melaluinya, tidak pernah melihatnya, tetapi saya akan dengar kawan-kawan saya. Saya tahu kawan-kawan saya tidak akan menipu. Dan saya percaya kalau anda dalam kedudukan mereka, anda juga akan berubah pemikiran. Jagalah, seperti mana kita selalu sebut, kita jaga kita. Kita perlu jaga kita. Tidak siapa lagi yang dapat membantu kita melainkan kita. Itu ucapkan terima kasihlah kepada keduanya, Dr. Suhazli dan juga Dr. Sakinah kerana sudi bersama dengan kita. Hari ini adalah satu perbincangan yang ada tusukan kolbu katanya. Jadi jangan lupa, jangan lockmu, kita lockdown. Baik, terima kasih kedua-duanya. Kita jumpa lagi pada siaran akan datang bersama dengan doktor-doktor kita di dalam Doctor on Call. Sehingga kita jumpa lagi, saya ucapkan salam kesihatan untuk semua. Sehingga kita jumpa lagi lah. Salam kasih, salam sayang. Semoga kita dapat bertemu secara berdepan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.